Ini adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Walaun-walaun penyokong kepada PAS di Kemaman dikecam oleh rakyat Malaysia, sahabat-sahabat semua. Tindakan menyepak, mengheret seorang individu OKU, sahabat semua, dalam keadaan dia memohon maaf, meminta maaf, merayu dan sebagainya. Tetapi tanpa rasa peri kemanusiaan, mereka memperlakukan individu OKU ini dengan siapun tidak terkata-kata lagi, sahabat semua. Apa perkataan yang saya boleh bagi kepada walaun-walaun ini, satu yang amat-amat memalukan. Termasuklah Menteri Besar Terengganu juga turut dikecam oleh rakyat Malaysia. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit perkembangan berkaitan dengan perkara ini yang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Oriental Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ramai sibuk pasal EKU kena sepak kepala, tetapi Menteri Besarnya pula sibuk sembang pasal kelapa. Itu yang membuatkan rakyat Malaysia mengecam Menteri Besar Terengganu ini, yang mana kejadian ini berlaku di parlimennya sendiri, di negeri yang ditadbir oleh kerajaan PAS dan Menteri Besarnya daripada parti PAS, tetapi sehingga ke hari ini masih mengunci mulut dan sebagainya. Jadi kerana perkara itu, Menteri Besar Terengganu ini dihujani kecaman orang ramai, termasuk menggesah pemimpin PAS berkenaan untuk menziarahi keluarga seorang lelaki orang kurang upaya mental yang dibelasah baru-baru ini. Ahmad Samsuri Mokhtar menerusi hantaran di platform X, mengucapkan tahniah kepada sebuah anak syarikat kerajaan negeri. Goldan Peres Berhad dalam apa yang dianggapnya proaktif dalam menangani krisis kekurangan bekalan kelapa di negeri itu. Naib Presiden PAS berkenaan berkata, masalah bekalan kelapa telah memberi kesan kepada banyak pihak, terutamanya para peniaga yang menjadikan kelapa sebagai bahan asas kepada bisnes mereka. Katanya, bagi yang berminat untuk membeli secara borong atau runcit, boleh hubungi nombor yang tertera dalam poster tersebut. Kata Samsuri sekaligus mengundang kritikan apabila turut dianggap mempromosikan bisnes syarikat menjual kelapa tua biji itu. Rata-rata mempersoalkan keprihatinan Menteri Besar Terengganu yang dilihat seperti senyap terhadap kejadian pukul dan seret OKU mental di Pasar Tani Padang Astaka Cukai Kemaman pada Jumaat 17 Januari lalu. Ini antara komen-komen daripada warga maya. Orang sibuk pasal sepak kepala, dia pula sibuk pasal kelapa, cuma pengguna X. Dan seorang lagi berkata, tahniah juga. Kerja kena jalanlah, setakat ini tengok kamu sebagai MB memang paling tak perform, tegas seorang lagi rakyat Malaysia. Kau tak pergi melawat OKU yang kena belasah, soal seorang warganet. Jalan habis, jalan hakis pun senyap-senyap, kata seorang lagi rakyat Malaysia. Seorang lagi berkata, turunlah tengok keluarga mangsa OKU itu kerja bagi kuat sikit. Kalau orang kutukan terasa, ujar seorang lagi rakyat Malaysia. Jadi dalam perkembangan berkaitan, seramai 5 lelaki berusia antara 18 dan 60-an telah pun ditahan sejak 18 Januari yang lalu. Dan kesemua mereka ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman. Mereka disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Dalam masa yang sama, polis masih lagi mengesan beberapa individu untuk membantu siasatan. Dan selain itu, pihak polis turut memanggil beberapa saksi lain untuk diambil keterangan, termasuklah ahli keluarga mangsa. Jadi sahabat semua, mereka disiasat mengikut dalam Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Maksudnya, ini adalah dianggap sebagai jenayah. Sekiranya mereka didapati bersalah di dalam tindakan yang mereka ambil itu, maka mereka akan mempunyai rekod jenayah yang akan memberikan titik hitam kepada perlakuan dan tindakan mereka yang bersikap biadab dan melebihi daripada undang-undang. Walaupun orang itu bersalah, tidak ataupun sebagainya, mereka tidak seharusnya
melampaui ataupun mendahului undang-undang di dalam negara ini. Jadi kita harapkan supaya tindakan tegas diambil kepada individu-individu yang tidak berperikamanusiaan ini, yang kononnya memperjuangkan, menyokong habis pentaksub kepada Parti PAS, Parti Islam se-Malaysia, tetapi tindakan mereka ini satu sahabat semua adalah satu yang amat-amat memalukan. Dan perkara ini bukan saja mendapat perhatian daripada negara kita sendiri, tapi negara-negara jiran kita seperti Singapura dan juga Indonesia memberikan komen yang agak memalukan, khususnya kejadian ini berlaku di negeri di bawah pimpinan Parti Islam se-Malaysia, yaitu PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi itu perkara yang mengejutkan kita. Dan sedikit lagi perkongsian berkaitan dengan Menteri Besar Terengganu ini turut lagi mendapat kecaman rakyat. Ya, apabila kata mereka hanya lulus 120,000 cegah hakisan pantai. Tetapi beli kereta baru Eskom mampu pula, itu antara kecaman daripada rakyat yang melihat perkara yang berlaku kepada kerajaan Terengganu ini. Jadi kerajaan negeri PAS Terengganu dikritik apabila hanya meluluskan peruntukan sebanyak 120,000 bagi mencegah hakisan pantai serta membaik pulih kerosakan di Kampung Tanjung, Batu Bukit, Kuala Nerus. Sebelum ini, tular dakwaan pembelian sejumlah kenderaan utility sukan SUV, kereta jenis SUV, jenis Mazda untuk ahli Esko yang mengundang pertikaian berhubung keperluan utama kerajaan yang dikuasai oleh Parti Islam se-Malaysia ataupun PAS. Jadi menerusi laman Facebook Suara Rakyat, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan 70 juta pada 3 Januari tahun lalu untuk memulihkan pantai terhakis, termasuk pembinaan 16 pemecah ombak luar pantai. Walau bagaimanapun, kemajuan projek pembaikan bermula dari pantai Mengabang Telepok hingga ke pantai Batu Rakit tersebut setakat ini hanya siap 20%. Apa dah jadi? Apa dah terjadi dengan RM 70 juta soal rakyat? Kalau untuk keperluan rakyat, Menteri Besar hanya luluskan 120,000 soal mereka. Tetapi belanja beli 10 biji kereta mewah Mazda untuk dia dan geng-geng Eskonya sehingga jutaan ringgit mampu pula. Itu antara persoalan yang dinyatakan oleh rakyat Malaysia, yang memberikan komen hampir 400 komentar setakat ini. Pada 15 Januari lalu juga, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan kerajaan negeri telah mengeluarkan peruntukan sebanyak 120,000 bagi menyelesaikan beberapa perkara semasa yang sedang berlaku di Batu Rakit. Jadi semalam Esko Infrastruktur, Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar, Hanafi Ahmad, dilaporkan berkata, kerajaan Terengganu telah menghantar permohonan peruntukan bagi membina tembok penahan ombak atau struktur rock revetment. Hanafi berkata, projek membina tembok sejauh 400 meter dengan lebar 1.5 meter daripada bahu jalan itu sebagai pelindung pantai daripada hakisan. Jelasnya peruntukan sebanyak 600,000 itu meliputi kerja-kerja baik pulih jalan runtuh di kawasan Kampung Tanjung Batu Bukit. Itu dia, Batu Rakit, sahabat semua. Jadi ini yang mengejutkan kita, betapa lembabnya, betapa gagalnya kerajaan yang dipimpin oleh Parti PAS, Parti Islam se-Malaysia ini. Dan kita boleh nampak pelbagai kejadian. Adakah mereka ni hanya mengutamakan kepentingan, keselesaan, kemewahan esko-esko mereka, lobai-lobai yang berada di dalam kerajaan, yang berada dalam kepimpinan PAS, tetapi sedangkan masalah rakyat pun seakan-akan tidak dipedulikan oleh kerajaan PAS di negeri Terengganu ini. Dan sehingga hari ini tidak ada satupun kenyataan daripada Menteri Besar Terengganu berkaitan dengan perkara yang amat-amat memalukan berlaku di Kemaman, apabila seorang individu OKU disepak terajang, diheret, walaupun beliau sudah memohon maaf. Jadi inikah sahabat semua ajaran daripada Parti Islam se-Malaysia? Satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan.
Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Number Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.